Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wala hawla wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pihak pengurusan Masjid Al-Husna Bandar Sunway, pengurus masjid yang saya rahmati, yang saya kasihi, lagi saya hormat, Al-Fadhil Ustaz Hazizul, barisan pihak pengurusan masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatizah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kuliah bulanan anjuran Masjid Al-Husna Bandar Sunway, di mana kita akan berkongsi satu dua ayat daripada Al-Quran berpandukan kepada tafsir Al-Baghawi yang mana antara tafsir yang terkenal. Sebelum itu, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Hari ini kita nak baca daripada permulaan surah Al-Mu'minun. Saya akan maklumkan muka suratnya sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Al-Mu'minun pada juz yang ke-18. Juz yang ke-18. Muka surat 342, surah yang ke-23. Ahlan, Yaya Lia, Kak Zaliha, Kak Miza Muhammad Amil dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu catatkan di ruang komen agar memudahkan sahabat-sahabat yang join kemudian. Muka surat 342, surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama. Kita mulakan daripada ayat yang pertama. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, untuk bantu kongsi, untuk bantu sebar luas. Kita baru sahaja memulakan pengajian bulanan tafsir Al-Baghawi, dan ayat yang kita nak belajar pada hari ini adalah ayat daripada permulaan surah Al-Mu'minun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata firman Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca dahulu 3 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ahlan Zaitun, Hasan, Zimahdun dan juga sahabat-sahabat yang lain. Adakah sahabat-sahabat ada Al-Quran bersama? Bagus untuk ada Al-Quran bersama. Kita nak ambil pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang mulia ini. Maka berkenaan tentang ayat ini, Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala pada ayat ini memulakan dengan sababun nuzul ayat ini. Maka dinukilkan daripada Ahmad bin Abdullah As-Salahi, yang mana riwayat ini sampai sanadnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kana idza nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahya, adalah apabila ketika mana turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu, maka kami akan mendengar seperti mana bunyi pada waktu itu lebah. Maksudnya bila wahyu turun pada Nabi, akan ada bunyi umpama bunyi lebah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana kami dengar tanda-tanda seperti itu, kami tahu wahyu sedang turun. Famakathna sa'ah, maka pada waktu itu kami duduk tunggu Nabi SAW supaya bila selesai turunnya wahyu, maka Nabi akan ceritakan kepada kami. Dalam riwayat yang lain kata Imam Baghawi, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, fanazala alaina yauma, maka telah turun wahyu ketika mana Rasulullah berada bersama dengan kami pada suatu hari. Famakathna sa'ah, maka kami pun menanti Nabi SAW. Ketika mana dah selesai turunnya wahyu, fastaqbalal qiblah, maka baginda Nabi SAW terus menghadap ke arah kiblah. Wa rafa'a yadaih, baginda Nabi SAW mengangkat kedua tangan baginda seraya berdoa. Maka apakah yang Nabi doa? Allahumma zidna, ya Allah tambahkanlah untuk kami, wala tanqusna, dan janganlah engkau kurangkan buat kami, wa akrimna, ya Allah muliakanlah kami, wala tuhinna, dan janganlah engkau hina kami, wa a'tina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, wala tahrimna, dan janganlah dikau mahrum, dikau halang kami daripada beroleh sesuatu manfaat daripadanya, wa athirna, ya Allah lebihkanlah kami berbanding yang lain, wala tu'thir alaina, dan janganlah dikau lebihkan orang lain berbanding kami, warda anna, ya Allah ridalah dengan kami. Selesai Nabi SAW berdoa, maka kata Umar bin Khattab, Nabi bersabda, laqad unzila alayya, demi sesungguhnya telah turun kepadaku 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, yang mana ayat 1 sampailah ayat yang ke-10. Sabda Nabi SAW, man aqamahunna, barang siapa yang benar-benar mengamalkan 10 ayat ini, dakhalal jannah, sabda Nabi SAW, pasti akan masuk syurga. Lalu barang siapa yang mengamalkan 10 ayat ini, apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala maklumkan daripada kehendak-kehendak Allah, maka sabda Nabi SAW, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk syurga. Lalu sebab itu kita nak belajar ayat ni. Cuma mungkin kita tak sempat keseluruhan 10 ayat. Namun kita nak belajar 10 ayat ini supaya kita boleh ada sifat-sifat yang melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Lalu riwayat ini dinukilkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, oleh Ali ibnul Madini, dan juga oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Maka inilah firman Allah ayat 1 hingga 10. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Allah mulakan surah Al-Mu'minun dengan firman Allah, qad, sesungguhnya, ataupun sungguh, aflah, telah beruntung. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala
ketika mana berkenaan tentang ayat ini, Imam Ibn Kathir menukilkan bahawa qad aflah, perkataan aflah menunjukkan pada waktu itu kepada apa? Menunjukkan pada waktu itu kepada keberuntungan, kejayaan. Sebentar, saya buka tafsir Ibn Kathir sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Afwan, okey. Imam Ibn Kathir menyebut bahawa maksud aflah, apa maksud aflah? Maksudnya adalah orang-orang yang telah mendapat kemenangan. Lalu satu, aflah punya tafsiran apa? Dalam tafsir Ibn Kathir ada penambahan. Maka apakah terjemahan aflah? Tafsir untuknya. Maka kata Imam Ibn Kathir, yang pertama memberi makna kemenangan. Firman Allah, qad aflah, telah beroleh kemenangan. Yang kedua, tafsirannya adalah kebahagiaan. Qad aflah, sungguh telah berbahagia. Lalu itu yang kedua. Yang ketiga, qad aflah, sungguh telah beroleh keberuntungan. Maka ini tiga tafsiran yang Imam Ibn Kathir sebutkan. Kemenangan, kebahagiaan dan juga keberuntungan. Lalu beruntung. Siapakah orang-orang yang menang, yang bahagia dan juga yang untung? Firman Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minun, itulah orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aflah, beruntung, berjaya, menang, bahagia. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Memandangkan iman ini adalah sifat dalaman, yang mana semua orang mengaku dia beriman. Maka Allah highlightkan bermula daripada ayat yang kedua, ciri-ciri, sifat-sifat orang yang beriman. Lalu kalaulah seseorang itu beriman, dia kena jaga sifat-sifat berikut, perintah-perintah Allah yang berikut, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat-ayat yang berikut. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sebenarnya sedang membaca tafsir Al-Baghawi berkenaan tentang surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama hinggalah, kalau sempat, ayat yang ke-10. Kalaulah tidak sempat, maka mana yang sempat. Dan kita ambil juga daripada tafsir yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflah, sungguh telah berjaya. Tafsiran Ibn Kathir yang lain, telah menang, telah bahagia, telah beroleh keberuntungan orang-orang yang beriman. Dan memandangkan iman ini sifat dalaman, sifat tersembunyi. Maka Allah highlightkan sifat-sifat, tanda-tanda orang beriman yang mesti ada untuk orang itu, dia nak menggelar dirinya beriman. Maka apakah yang pertama? Firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang beriman? Allazina, mereka itulah orang-orang yang. Apakah ciri-ciri orang yang beriman? Yang pertama, allazina, mereka adalah orang-orang yang, hum, mereka itu, fi, di dalam, salatihim, salat mereka, khashi'un, mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk. Maka ini sifat pertama untuk orang-orang berjaya. Nak berjaya, mesti kita ada sifat ini terlebih dahulu, iaitu mestilah ada sifat khusyuk. Apakah maksud khusyuk? Maka Imam Baghawi membawakan beberapa tafsiran. Kita nukilkan dahulu beberapa tafsiran ini. Abdullah bin Abbas ketika mana menerangkan khusyuk, kata Abdullah bin Abbas, mukhbitun azillah, orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Menghinakan diri, bukan menghinakan diri depan makhluk, tidak. Menghinakan diri, menyedari yang diri ini adalah hamba ketika mana berada di hadapan Allah. Lalu ketika mana kita berdiri dalam salat, Allahu Akbar, pada waktu itu kita ingat kita adalah hamba yang hina. Kita sedang menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba. Kita sedang melakukan perkara yang Allah suruh untuk kita buat. Kita adalah hamba. Maka maksud khusyuk adalah menghinakan diri dengan mengingati diri yang kita adalah hamba ketika mana beribadah kepada Allah.
Itu pandangan Abdullah bin Abbas. Hasan Al-Basri dan Qatadah, ini pandangan yang kedua tentang khusyuk, mengatakan bahawa maksud khasyi'un maksudnya orang-orang yang khaifun, takut. Lalu bila dia solat pada waktu itu dia berada dalam keadaan takut, risau-risau kerana kekurangan dia, Allah tak terima solat dia. Kerana kekurangan dia, kerana kelalaian dia, Allah tak terima solat dia, maka dia takut, dia risau. Maka ini maksud yang kedua, khasyi'un, itulah orang-orang yang takut. Muqatil bin Hayyan, pandangan yang ketiga, menyebut maksud orang-orang yang khusyuk dalam solat adalah orang-orang yang tawaduk, merendahkan diri ketika mana dalam solat. Dia merendahkan diri. Pada waktu itu dia tak sombong ketika mana dalam solat. Dia tidak lalai dan leka ketika mana dalam solat. Maka ini pandangan Muqatil, orang maksud khasyi'un adalah mutawadhi'un, orang-orang yang tawaduk. Pandangan yang keempat, apakah maksud daripada khasyi'un? Kata Mujahid, pandangan yang keempat adalah daripada Mujahid. Mujahid mengatakan iaitu ketika mana solat ghaddul basar, memandang ke bawah, dan pada waktu itu menjaga pandangan daripada pergi ke tempat lain ketika mana solat. Maka ini adalah pandangan yang keempat, pandangan daripada Mujahid. Maka ini adalah pandangan yang keempat, pandangan daripada Mujahid. Maka Mujahid berkata khasyi'un yang keempat, apakah maksud khasyi'un? Itulah orang-orang yang pada waktu itu dia menjaga pandangan mata dia. Pandangan matanya tidak melilau, tidak pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Maka ini adalah 4 tafsiran berkenaan tentang khusyuk. Saya ringkaskan lagi sekali secara ringkas. Abdullah bin Abbas kata maksud khusyuk adalah ketika mana ibadah menghina diri. Ingat diri itu adalah hamba ketika mana beribadah kepada Allah. Kemudian Hasan Al-Basri dan Qatadah berkata maksud khusyuk adalah solat dalam keadaan takut kerana lalai kita, leka kita, Allah tak terima solat kita. Pandangan Muqatil pula adalah tawaduk ketika mana beribadah depan Allah. Jangan pula bila beribadah kita tuntut macam-macam. Ya Allah, aku dah buat tu, aku dah buat ni, aku dah buat ni. Sekarang ni aku minta benda ni. Ya Allah, aku dah buat tu, dah buat ni, dah buat ni. Sekarang ini kenapa doa aku belum kabul? Itu sombong dalam ibadah. Maka tawaduk dalam ibadah. Dan pandangan yang keempat, kata Mujahid, adalah pada waktu itu menjaga pandangan ketika mana solat. Ini adalah 4 pandangan daripada banyak lagi pandangan yang lain yang Imam Baghawi nukilkan. Apa yang kita boleh belajar? Lalu kita gabungkan keempat-empat ini. Yang kita boleh belajar adalah ketika mana kita angkat takbir dalam solat. Maksud khusyuk adalah pada waktu itu kita jaga mata kita seperti mana pandangan Mujahid. Pada waktu itu kita tawadukkan diri kita. Jangan beribadah kerana pada waktu itu kita nak demand macam-macam kepada Allah. Seperti mana pandangan Muqatil bin Hayyan, tawadukkan diri. Dan kemudian pada waktu itu kita ibadah dengan kesedaran dan juga dengan perasaan. Ya Allah, risaunya, lalai, leka, dah ibadah bertahun-tahun, tak tahu Allah terima ke tak. Maka untuk itu kita akan cuba untuk buat yang lebih baik. Dan kemudian seperti mana pandangan Abdullah bin Abbas, kita ibadah sebagai seorang hamba yang hina, yang tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Apa yang kita ada pun adalah pinjaman daripada Allah. Maka dengan keempat-empat sifat tadi, itulah maksud khasyi'un, kata para ulama. Maka Allah sebut bukan sekadar solat, tetapi orang-orang yang berjaya adalah orang yang pada waktu itu dia bawakan khusyuk dalam solat dia. Dia bawakan khasyi'un dalam solat dia. Walaupun sukar, walaupun perlukan pada waktu itu usaha. Akan tetapi di sinilah Al-Quran, Allah, agama sedang mengajar kepada kita untuk fokus dalam kehidupan beberapa minit kita solat. Kalaulah dalam kehidupan beberapa minit solat itu kita tak boleh nak jaga fokus kita, ingat benda-benda ini,
maka bagaimana kita nak fokus dalam baki kehidupan kita? Itu yang kadang-kala kita hilang fokus. Sekejap kita pada waktu itu semangat nak belajar. Kejap bila tiba waktunya kita bosan, kita dah tak nak belajar. Kejap kita nak buat benda ni. Kejap bila dah bosan kita nak buat benda lain. Kejap kita nak buat ni. Kejap nak buat berlain. Ketika mana berniaga pun sama, bekerja pun sama. Maka pada waktu itu dia tak fokus dalam hidup. Dia tak fokus dalam hidup. Maka sebenarnya Al-Quran dan juga agama sedang mendidik kita untuk belajar fokus. Bagaimana dengan khusyuk? Kita boleh belajar fokus dalam beberapa minit ketika mana kita sedang beribadah. Supaya kita boleh menjadi orang-orang yang khusyuk. Lalu bila kita boleh belajar fokus dalam ibadah, dalam solat, maka mudah untuk kita fokus pada baki waktu, masa daripada kehidupan kita. Seterusnya Imam Baghawi rahimahullahu ta'ala menerangkan apakah beza antara istilah yang kita biasa dengar, khusyuk dan juga khudu'. Apakah beza antara khusyuk dan juga khudu'? Ejaan khusyuk adalah khashin waw ain, khusyuk. Khudu' pula ejaan dia adalah kha, dad, waw, ain, khudu'. Maka beza antara khusyuk dan khudu' adalah bahawa kata Imam Baghawi rahimahullahu ta'ala, illa annal khudu'a fil badan wal khusyu'a fil qalb. Maksud dari perbezaan antara khusyuk dan khudu', khusyuk ini lebih kepada hati. Itu khusyuk. Pada waktu itu bila kita tawaduk, bila kita jaga fokus hati kita, maka bila hati kita ada khusyuk, maka barulah anggota badan kita adanya khudu'. Apakah maksud anggota badan ada khudu'? Maka pada waktu itu pandangan mata kita tak melilau, tangan kita tak bergerak terlalu banyak, anggota tubuh badan kita tak terlalai, tak tergerak terlalu banyak. Khudu' datang bagaimana? Bila adanya khusyuk. Lalu khudu' maksudnya ketenangan anggota badan zahir. Khusyuk pula adalah fokus daripada hati. Sebab itu kita biasa dengar para ulama' menyebut kepada kita untuk solat dalam keadaan khusyuk dan khudu'. Maka mengikut pandangan Imam Baghawi bahawa khudu' adalah ketenangan anggota badan yang zahir ketika mana solat. Mata, jari, tangan, pergerakan badan pada waktu itu tenang. Kenapa? Sebab hatinya ada khusyuk. Hatinya pada waktu itu fokus. Maka sebaliknya ketika mana hati tak fokus, maka pada waktu itu anggota badan pun tak tenang. Kejap garu sana, kejap garu sini. Mata dengar je bunyi, melilau ke sana dan kemari. Ketika mana ada je begitu begini, anggota badan pun melakukan pergerakan. Maka tak ada khudu' pada tubuh badan. Apabila tak ada khusyuk, tak ada fokus di dalam hati. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat orang-orang berjaya adalah orang yang boleh fokus dalam solat, orang yang boleh ada khusyuk dalam solat. Maka pentingnya untuk kita ada khusyuk di dalam solat kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada penghalang kepada khusyuk. Pengkhusyuk ni ada halang dia. Ada halang kepada khusyuk. Apakah halang kepada khusyuk? Kita akan baca balik tafsir Al-Baghawi sebentar lagi. Ada beberapa poin yang lain. Tetapi di sini para ulama' highlightkan ada beberapa benda yang boleh halang untuk berlakunya khusyuk dalam solat. Lalu sahabat-sahabat catat dua perkara yang boleh menghalang khusyuk. Apakah dua benda yang boleh menghalang khusyuk? Yang pertama yang boleh menghalang khusyuk adalah was-was. Terlalu banyaknya was-was. Maka sebab itu was-was jangan dilayan. Was-was jangan diberikan perhatian. Banyak kali saya pernah kongsikan tentang was-was. Maka apabila seseorang itu diberi perhatian kepada was-was, maka susah untuk dia fokus khusyuk dalam solat. Kerana yang dia akan fokus adalah, tadi dah wuduk ke belum? Tadi berapa rakaat dah? Tadi dah baca Fatihah ke belum? Tadi aku masuk rakaat ke berapa dengan imam? Maka bila dia dah ada was-was, maka itu adalah penghalang untuk adanya khusyuk. Maka dia tak akan khusyuk.
maka seluruh solat dia pada waktu itu dia akan fikir benda yang dia was-was tadi. Maka sebab itu syaitan suka meletakkan bibit-bibit was-was ketika mana solat. Dia ganggu kita, dia ingatkan kita dengan pelbagai perkara supaya hati tak fokus ketika mana dalam solat tak ada khusyuk. Bila tak ada khusyuk, maka anggota badan kita pun tidak ada khuduk. Maka was-was yang pertama. Sebab itu kena buat persediaan daripada sebelum solat lagi. Pada waktu itu jaga istinja kita, jaga wuduk kita, dan kemudian bila dah masuk dalam solat jangan dilayan segala was-was. Perkara yang kedua yang menghalang daripada khusyuk adalah keterikatan kita dengan emosi kita. Emosi yang datang daripada peristiwa di luar solat. Emosi marah, emosi gembira, emosi sedih, emosi teruja, emosi pada waktu itu letih, emosi lapar. Itu semuanya pada waktu itu akan mengganggu khusyuk. Itu semua itu akan mengganggu khusyuk. Sebab itu kita nampak Islam mengajar kita supaya pada waktu itu umpama kipas. Ianya adalah umpama kipas. Kalau kita tengok kipas macam sekarang ni di atas kepala saya kipas sedang berpusing. Kalaulah kita offkan kipas, dia tak akan berhenti terus. Dia akan tetap berpusing walaupun telah di-offkan. Maka ianya ambil masa untuk berhenti. Begitulah juga hati kita. Kita sibuk bekerja dengan keluarga, dengan teman-teman dan kawan-kawan. Pelbagai emosi yang kita ada. Dengan media sosial yang kita baca, dengan benda news yang kita baca. Emosi kita banyak terganggu. Maka kalaulah kita terus solat fardu, maka emosi itu akan menghalang kepada khusyuk. Maka sebab itu, seperti mana kipas perlukan masa untuk berhenti, maka untuk solat fardu perlukan fokus kepada waktu itu. Sebab itulah untuk fokus, kita digalakkan untuk berwuduk daripada rumah. Kemudian pergi awal ke masjid. Dan kemudian pada waktu itu, masuk masjid, tahiyatul masjid. Kemudian dalam masjid, niat iktikaf terlebih dahulu. Kemudian solat qabliyah terlebih dahulu. Barulah kemudiannya pada waktu itu kita solat fardu. Kita pada waktu ketika mana dah berlalunya masa, maka barulah pada waktu itu tenangnya diri kita. Tenangnya diri kita. Ini kan tidak. Kadang-kala terus masuk dan terus solat fardu. Dalam keadaan pada waktu tu terkejar-kejar, berlari-lari. Dalam keadaan pada waktu tu, maka ini semua keterikatan diri kita dengan emosi pada waktu itu akan mengganggu khusyuk kita. Maka inilah yang dua perkara kata para ulama yang boleh menghalang daripada khusyuk. Yang pertama adalah was-was, dan yang kedua adalah pada waktu itu keterikatan diri kita dengan emosi. Sebab itu dalam Islam mengajar jangan menunaikan solat ketika mana lapar. Sebab nanti tak khusyuk. Maka contohnya banyak riwayat yang dibawakan ketika mana lapar, Nabi SAW perintahkan untuk makan terlebih dahulu. Jangan solat dalam keadaan menahan untuk buang air. Sama ada hadas air kecil ataupun air besar. Buang air dahulu baru solat. Sebab benda-benda ini akan mengganggu pada waktu itu khusyuk kita. Lalu inilah dua benda yang menjadi penghalang kepada khusyuk seperti mana yang telah diterangkan oleh para ulama. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Inilah sifat pertama orang-orang yang berjaya. Alladzinahum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang ketika mana dalam solat mereka, pada waktu itu mereka khusyuk. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat, kita beroleh sesuatu pengajaran. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, terima kasih kepada semua yang bersama. Azan pun telah berkumandang. Mudah-mudahan adanya manfaat daripada pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Husna Bandar Sunway dan juga Al-Fadhil Ustaz Hazizul, pengurus masjid, di atas peluang yang telah diberikan ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.